kaum musyrikin dan juga dari umat Islam sendiri. Dan kita juga melihat bagaimana Nabi bermusyawarah untuk mendapatkan pendapat dari para sahabat sebelum Nabi keluar peperangan. Dan kita juga melihat mengapa umat Islam itu mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Kacau bilau serta keadaan kritikal yang berlaku sehingga ada para sahabat yang lari balik ke Madinah. Namun dosa mereka telah diampunkan. Dan jadi memang menariklah apa yang dipertentangkan oleh Hakim Muslim pada siri kuliah yang lepas. Kan? Tapi apa yang penting ialah kita dapat mengambil ibrah daripada kuliah ni. Dan biarlah masa sejam dua yang kita guna pada malam ni menjadi bernilai di sisi Allah SWT. Kan? InsyaAllah masa yang kita korbankan untuk mendengar majlis ilmu ni walaupun secara online dicatat oleh malaikat sebagai amal yang baik. Dan tanpa membuang masa lagi, kita persilakanlah Hakim Muslim Mustafa, pengerusi Semaris Kanada untuk menyampaikan kuliah mengenai pasca perang Uhud. Tafadhal. Jazakallah khair Ki Asfa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib wa ma kana Allahu liyudniya wa ma kana Allahu liyudli'akum 'alal ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha' fa aminu billahi wa rusulihi wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Sadaqallahu azim. Surah Al-Imran ayat yang ke-179. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah SWT dapat juga kita bertemu untuk kita menyambung siri kuliah surah kita yang telah kita jalankan sekian lamanya. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah SWT kita sekarang ni dah sampai ke pasca Uhud. Pada pertemuan yang lepas kita dah bincangkan agak detail tentang bagaimana berlakunya peperangan Uhud, dan kita lihat bagaimana Rasulullah SAW dan juga para sahabat telah berangkat dan akhirnya mereka telah bertempur, dan kita juga telah bawakan cerita bagaimana peristiwa perang ni telah ditutup oleh Abu Sufyan sendiri, dan ketika mana dia menyatakan yang kemenangan mereka, dan akhirnya mereka berangkat pulang. Jadi insyaAllah pada kesempatan kali ini para pendengar sekalian, kita akan kongsikan beberapa kisah yang berlaku selepas daripada peperangan Uhud. Jadi yang pertama sekali kita boleh lihat salah satu peristiwanya, ini ketika perang Uhud lagi, ni antara peristiwa yang saya lupa nak ceritakan. Jadi ini merupakan salah satu peristiwa yang penting juga, iaitu terbunuhnya Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf ni? Banyak spelling error tu. Siapa Ubay bin Khalaf ini? Ubay bin Khalaf ini adalah salah seorang musyrikin Mekah dan pembesar Quraisy yang mana sangat memusuhi Rasulullah SAW, dan dia adalah orang yang sangat menzahirkan kebenciannya terhadap Rasulullah SAW, dan dia ni lah hanya seorang yang dihinakan oleh Allah SWT, yang mana Allah SWT telah mentakdirkan dia ini mati di tangan Rasulullah SAW, dan hanya Ubay bin Khalaf. Jadi ini salah satu peristiwa yang menarik untuk kita ketahui, dan kalau kita nak tahu betapa dahsyatnya permusuhan Ubay bin Khalaf ni, kalau kita baca sirah, antara kisah-kisah yang berlaku dan antaranya adalah ketika mana Ubay bin Khalaf ni dia duduk bersama dengan pembesar-pembesar Quraisy yang lain, dan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Dan ketika itu dia nampak Rasulullah SAW sedang solat, dan mereka bersembang, dan mereka mencabar siapakah yang berani untuk mengambil bangkai unta
yang unta dah disembelih, bangkai dia, dan meletakkan bangkai itu di atas kepala Rasulullah SAW yang sedang bersolat pada ketika itu. Jadi Ubay bin Khalaf ada pada ketika itu, tapi yang buat tu bukan Ubay bin Khalaf, yang buat tu Uqbah bin Abi Muiz. Uh, itu ada kisah lainnya bagaimana Rasulullah SAW juga membunuh Uqbah bin Abu Muiz ni, tapi Ubay bin Khalaf terlibat dalam perkara itu. Dan apa yang dilakukan Ubay bin Khalaf juga antaranya adalah dia mencabar saudara dia untuk meludah muka Rasulullah SAW, dan saudaranya melakukan perkara itu. Dan ini dibuat oleh Ubay bin Khalaf. Dan Ubay bin Khalaf ni juga apa yang telah dilakukannya, dan Ubay bin Khalaf ni juga dia buat apa? Dia telah menumbukkan tulang unta, dan daripada serbuk tulang unta tu dia pergi tiupkan ke mata Rasulullah SAW. Jadi kita lihat kan betapa jahatnya Ubay bin Khalaf ni. Jadi nak dijadikan cerita kan, Ubay bin Khalaf ni betapa dia bencinya pada Rasulullah SAW. Dan dia ada bela seekor kuda, yang mana kuda tu diberi makan sehingga gemuk dan badannya mantap. Dan ketika badannya mantap, dia pergi dan dia berkata kepada Rasulullah SAW, dia kata, aku sekarang ni sedang memberi makan kepada seekor kuda, dan aku sedang mengemukkannya, dan kuda tu aku akan gunakannya untuk aku tunggang dan aku membunuh kau. Pada ketika dia kata tu, terus Rasulullah SAW bagi tahu dia kan, tidak, padahal akulah yang akan membunuh kau. Dan dia bagi tahu kepada Ubay bin Khalaf. Jadi berlakunya peristiwa pembunuhan Ubay bin Khalaf ni adalah ketika mana peperangan Uhud. Jadi ketika mana fasa kedua perang Uhud tu, ketika mana umat Islam sedang mengalami kekalahan, datang Ubay bin Khalaf untuk menyerang Rasulullah SAW. Pada ketika itu sahabat nampak dan sahabat nak bunuh Ubay bin Khalaf. Tapi Rasulullah SAW kata, biarkan dia milik aku. Jadi ketika tu Ubay bin Khalaf di atas kuda dia lah, kuda yang dia dah gemukkan tu. Dan pada ketika tu Rasulullah ambil tombak daripada seorang sahabat Al-Haris, dan ambil tombak tu dan balingkan tombak tu kepada Ubay bin Khalaf, dan tombak tu mengenai leher Ubay bin Khalaf. Jadi Ubay bin Khalaf ni terkena tombak yang telah dibaling oleh Rasulullah SAW, dan dia hanya mendapat luka di leher, dia tidak terus mati. Dan ketika tu kan, selepas dibaling tombak, dia balik, dia melarikan diri dan kembali bersama orang-orang musyrikin Mekah pada ketika itu, dan dia balik dalam keadaan yang sangat takut, sebab dia tahu luka yang kena pada dia itu memang luka yang akan membunuh, dan memang ditakdirkan Allah SWT, dan Ubay bin Khalaf ni mati dengan luka yang disebabkan oleh balingan tombak Rasulullah SAW tu. Itu peristiwa Ubay bin Khalaf, dan bayangkan hanya dia seorang saja yang Allah SWT takdirkan untuk dibunuh di tangan Rasulullah SAW. Okey, itu adalah salah satu peristiwa di akhir perang Uhud. Jadi ada beberapa kisah juga yang kita perlu tahu yang berlaku ketika mana dalam perang Uhud. Dan yang pertama adalah kisah Usairim. Dan Usairim ni dia adalah salah seorang sahabat yang mana mendapat ganjaran syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa dia pernah solat. Jadi ni kisah yang menarik kan, dia nak dijadikan cerita. Usairim ni dia masuk Islam ketika mana perang Uhud tu berlaku. Jadi dia masuk Islam, terus dia pergi berangkat dan berperang bersama umat Islam, dan ditakdirkan Allah SWT dia diberikan nikmat syahid, dan dia syahid tanpa pernah melakukan salat. Ini Usairim. Dan juga ada kisah Kuzman, ni saya dah ceritakan dulu dalam siri kuliah sirah yang lepas. Kuzman ni siapa? Kuzman ni adalah orang munafik, yang mana dia pada awal tu dia dah balik bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul pada awal sebelum mereka sampai ke medan perang Uhud tu. Jadi Kuzman ni dia dah balik dah dengan kawan-kawan dia. Jadi ketika mana dia balik kan, wanita-wanita di Mekah tu kan, mereka menyindir Kuzman, menyebabkan Kuzman ni rasa tercabar, kelakian dia tercabar sebab dia lari balik daripada medan perang, dia pergi kembali. Dan dia pergi kembali dan dia berperang sungguh-sungguh. Dan diceritakan dalam sirah, Kuzman ni antara orang yang bunuh ramai musyrikin Mekah pada ketika itu. Itu Kuzman. Dan Kuzman ketika mana dia berperang, dia mendapat luka yang teruk. Dia telah dipanah, dan akibat daripada kepanahan dipanah tu, dia mengalami sakit yang teruk. Dan akibat sakit yang teruk tu, dan akhirnya sebab dia tak dapat menahan sakit, dia membunuh diri. Apabila berita berkenaan dengan Kuzman tu sampai kepada Rasulullah SAW,
Rasulullah SAW mengatakan Kuzman ni adalah ahli neraka. Jika perkara itu benar, Kuzman adalah ahli neraka. Jadi itu kisah Kuzman. Dan yang ketiga adalah kisah Mukhairik. Mukhairik ni siapa? Dia orang Yahudi. Dan orang Yahudi yang hanya seorang orang Yahudi yang terlibat bersama dalam peperangan Uhud, Mukhairik. Jadi Mukhairik ni kita kena tengok yang kisah perang ni saya dah ceritakan dulu, just nak recap. Mukhairik ni sepatutnya orang Yahudi dia terlibat sama dalam mempertahankan Madinah, sebab ini memang dah salah satu perkara yang telah dijanjikan, telah dipersetujui bersama dalam piagam Madinah, tetapi mereka tidak pergi berjuang. Mukhairik ni dia dah ajak orang-orang Yahudi yang lain, tapi mereka tak nak, dan dia seorang saja yang pergi dan akhirnya dia mati dalam peperangan Uhud. Jadi Rasulullah SAW memuji Mukhairik, dan Mukhairik ni adalah orang Yahudi yang baik. Jadi daripada kisah ni dapat kita lihat betapa tiga kisah yang berbeza. Seorang memang orang yang ikhlas dan dia bersama dengan Islam, dan akhirnya Allah SWT mengurniakan syahid kepada dia. Dan kisah kedua, orang yang munafik, dia pergi berjuang tu hanya kerana dia dicabar, dan akhirnya wana'uzubillah min zalik, walaupun dia telah menyumbang banyak, dan akhirnya Allah SWT takdirkan dia untuk masuk ke dalam neraka. Dan yang ketiga kisah Mukhairik, dan juga orang musyrik, bukan orang Islam, tetapi dia telah membantu umat Islam, dan Rasulullah SAW memuji. Jadi tidak ada masalah. Memang ada kadang-kadang memang agama Allah SWT ni dibantu oleh orang musyrik dan orang yang bukan orang Islam, dan ada di kalangan mereka memang ada orang yang baik. Okey, jadi itu kisah antara kisah yang berlaku ketika mana perang Uhud. Okay, jadi yang seterusnya kita lihat apa yang Rasulullah SAW melakukan kepada jenazah syuhada Uhud. Jadi antara sabda Rasulullah SAW ketika mana para syuhada telah dikumpulkan, telah diperkemaskan mereka dengan kain kafan dan sebagainya, Rasulullah SAW bersabda pada ketika itu, aku menjadi saksi atas mereka bahawa tidaklah ada yang terluka kerana Allah, melainkan Allah membangkitkannya pada hari kiamat. Lukanya itu berdarah dan warnanya seperti warna darah, namun baunya adalah seharum kasturi. Jadi ini adalah kemuliaan yang Allah SWT kurniakan kepada para syuhada, yang mana mereka itu syahid dan mereka akan dikekalkan dalam keadaan seperti itu. Tetapi haruman yang Allah SWT jadikan kepada mereka ini adalah haruman kasturi. Jadi diceritakan dalam sirah bagaimana para syuhada ni telah ditanam di tempat mereka menemui ajal mereka. Jadi mereka tidak dikumpulkan di satu tempat. Jadi dekat mana mereka syahid itu, di situlah akan digali lubang dan akan ditanam. Pada badan mereka akan dicabutkan dahulu baju besi dan juga pakaian yang dibuat daripada kulit, dan mereka akan ditanam bersama dengan pakaian yang mereka pakai ketika mana mereka berperang. Jadi di sini ada satu kisah bagaimana Rasulullah SAW dia memuliakan, dan ketika mana nak tanam tu kan dah gali lubang dan sebagainya. Siapa yang nak ditanam dulu, Rasulullah SAW bersabda, siapakah yang lebih banyak menghafal Al-Quran. Jadi di sini kita lihat betapa besarnya kelebihan yang Allah SWT berikan kepada orang yang banyak menghafal ayat Al-Quran di dunia dan juga di akhirat. Dan di dunia lagi Allah SWT telah memuliakan siapa yang menghafal Al-Quran. Bukan mengikut sahabat yang mana yang lebih banyak sumbangannya dan sebagainya, tetapi siapa yang lebih banyak menghafal, mereka lah yang akan ditanam terlebih dahulu. Dan juga ketika mana Rasulullah SAW mengumpulkan jenazah syuhada ni, dan juga ada satu kisah yang menarik untuk kita ketahui, iaitu kisah Hanzalah. Dan kisah Hanzalah ni rasanya ramai di antara kita dah biasa dengar, sebab kita selalu dengar lagu Rabbani lah, ya, Hanzalah pergi ke medan jihad dan sebagainya. Jadi Hanzalah ni dia juga dikenali sebagai wasail malaikah, yang mana dia ni telah dimandikan jenabah ataupun mandi junub oleh malaikat. Jadi ketika mana sahabat pergi mencari jenazah-jenazah yang syahid ni, ketika mana dia sampai ke Hanzalah, dia tengok Hanzalah ni basah. Jadi pelik lah kan, yang lain semua kering, tiba-tiba sampai dekat Hanzalah ni basah. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa Hanzalah ni basah? Jadi sebab tu Hanzalah, Rasulullah SAW bagi tahu Hanzalah ni telah dimandikan telah dimandikan oleh malaikat. Jadi Rasulullah SAW pergi bertanya kepada keluarga dia apa yang berlaku. Jadi apabila ditanyakan kepada keluarga dia apa yang berlaku,
Jadi sampailah cerita yang mana ketika mana pelakunya perang Uhud ni, ketika mana dah berangkat, Hanzalah tak berangkat lagi sebab waktu itu dia baru saja berkahwin dan bernikah. Dan ketika mana dia baru bernikah, umat Islam dah berangkat sehari awal daripada sebelum berlakunya pertempuran Badar. Jadi Hanzalah dia berangkat lewat sehari. Jadi Hanzalah ni dia sempat tidur semalam bersama dengan isterinya, dan pada keesokan pagi itu tanpa membuang masa, dia tidak sempat untuk mandi jenabah dan terus ke medan Uhud untuk bersama dengan tentera muslimin, dan akhirnya Allah SWT memurnikan syahid. Jadi dia dimuliakan oleh Allah SWT. Allah SWT mandikan dia janabah. Yang mandikan janabah kepada Hanzalah ni adalah malaikat. Dan itu kisah Hanzalah. Dan juga kisah yang sedih ketika mana pengumpulan jenazah para syuhada Uhud ni kan adalah kisah Hamzah. Dan Hamzah ini bapa saudara kepada Rasulullah SAW. Dan Hamzah adalah salah seorang orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Sebab kalau kita baca sirah, dan bagaimana Hamzah adalah antara orang yang telah banyak membantu Rasulullah SAW, banyak melindungi Rasulullah SAW. Dan dia dua orang hebat yang digeruni oleh musyrikin Mekah. Yang pertama Umar, yang kedua Hamzah. Dan Hamzah inilah yang telah menjadi impak yang besar, yang membuatkan kedudukan Islam tu kuat. Jadi Rasulullah SAW sangat cinta kepada Hamzah. Dan ketika mana perang Uhud ni, ketika mana Hamzah syahid, kan berlaku itu Hamzah syahid pada peringkat pertama perang Badar. Dan ketika mana habis perang Badar tu, apabila dilihat kepada jenazah Hamzah, dan jenazah Hamzah tu berada dalam keadaan yang sangat mengerikan. Dan antara yang diceritakan dalam sirah, hidungnya dipotong, dan ada juga riwayat yang mengatakan kemaluannya dipotong. Ada juga yang riwayat yang mengatakan siapa nama dia tu, Hindun telah membelah dada Hamzah dan akhirnya mengeluarkan hati daripada badan Hamzah dan telah menggigit hati Hamzah tu. Jadi kita lihat betapa, kita dapat bayangkan betapa teruknya keadaan jenazah Hamzah tu, menyebabkan Rasulullah menangis dengan keadaan yang sangat teruk dan ketika mana melihat jenazah Hamzah. Dan diceritakan juga ketika mana Safiyah, iaitu Safiyah ni adalah adik-beradik kepada Hamzah, makcik kepada Rasulullah SAW. Safiyah pergi untuk bawakan kain kafan. Tapi ketika mana Rasulullah SAW nampak Safiyah, Rasulullah SAW suruh tak bagi Safiyah masuk sebab keadaan jenazah syahid para syuhada yang sangat mengerikan, sebab takut mendatangkan trauma kepada Safiyah. Jadi Rasulullah tak bagi dia tengok. Dan Rasulullah pada ketika itu Safiyah datang sebab nak tengok jenazah Hamzah, dan dia bawa bersama kain kafan untuk diberikan kepada Hamzah. Jadi pada ketika itu Rasulullah tak bagi Safiyah masuk, dan akhirnya yang ambil itu adalah Zubair. Dan Zubair adalah anak kepada Safiyah. Jadi Zubair ambil, dan Zubair yang menguruskan pengkafanan Hamzah. Dia diceritakan juga dalam sirah pada ketika mana Zubair nak kafankan Hamzah, pada ketika itu Safiyah bawa 2 kain kafan. Jadi ketika mana Zubair nak balut Hamzah, dia lihat ada seorang Ansar yang berada di sebelah mayat Ansar yang berada di sebelah Hamzah tidak mempunyai kain kafan. Jadi disebabkan merasa malu untuk menggunakan 2 lapis kain kafan untuk Hamzah, dan jadi dengan mengambil keputusan, Zubair mengambil keputusan untuk mengambil 1 kain kafan dan diberikan kepada Ansar. Dan di sini kita lihat antara fiqh yang boleh kita lihat di sini, dan bagaimana apabila maslahah ammah, maslahah umum mendahului masalah khasah yang khusus, dan maka maslahah ataupun kepentingan umum itu lebih penting. Jadi di sini contoh kalau kita lihat ada 2 kain kafan, tapi 2 kain kafan tu dibawa khusus oleh Safiyah untuk Hamzah. Dia memang dibawa tu untuk Hamzah. Dia tidak bermaksud untuk memberikan kepada orang lain. Tapi apabila Zubair dapat benda tu, Zubair tengok ada orang yang lebih memerlukan, maka Zubair mengambil keputusan atas maslahah umum. Dia mengambil keputusan untuk membahagikan kain kafan tu. 1 diberikan kepada Hamzah dan 1 diberikan kepada syuhada Ansar itu. And then dalam ketika mana jenazah syuhada diuruskan juga, inilah berlaku satu kisah yang menjadikan juga, dan bagaimana kisah Mus'ab bin Umair. Dan Mus'ab bin Umair ni juga antara sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW.
Mus'ab bin Umair ni juga adalah duta yang diutuskan, dan duta pertama yang diutuskan oleh Rasulullah SAW ke Madinah untuk menyampaikan dakwah ke Madinah, dan pencapaian dia sangat memberangsangkan, dan dia adalah sahabat yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Jadi Mus'ab ni dia syahid pada peringkat pertama peperangan Uhud, ketika mana datang sahabat untuk bawa kain kafan yang milik Mus'ab bin Umair ni. Kain kafan tu diceritakan dalam sirah ketika mana ditarik untuk menutup mukanya, dan ternampaklah kakinya. Ketika mana ditarik untuk menutup kakinya, maka ternampaklah bahagian atas badannya. Di sini kita lihat bagaimana daifnya ataupun betapa susahnya kehidupan Mus'ab bin Umair, sehingga tidak ada harta yang ditinggalkan bersama dia ketika mana dia syahid. Dan kita lihat kehidupan yang dialami oleh Mus'ab bin Umair ni sebaliknya, ketika mana sebelum dia memeluk Islam. Ketika mana sebelum dia memeluk Islam, dia ni lah orang yang paling dimanjakan oleh ibunya. Ibunya adalah seorang orang kaya Mekah, ahli politik Mekah, dan sangat memanjakan Mus'ab bin Umair. Sehingga diceritakan dalam sirah, Mus'ab bin Umair ni bertukar pakaian setiap hari, dan wangian yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair tu memang sangat unik, dan hanya dimiliki oleh Mus'ab bin Umair. Ketika mana dia lalu dengan wangian tu, memang orang tahu ini adalah perfume yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair. Tetapi kita lihat bagaimana ketika mana dia syahid, dan begini keadaannya, dan Allah SWT memuliakan dia ketika mana di akhirat kelak atas pengorbanan yang telah dilakukan oleh Mus'ab bin Umair. Okey, yang seterusnya kita pergi kepada kisah selepas Rasulullah menguruskan para sahabat, tanam mereka, dan akhirnya Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang masih hidup, dan Rasulullah mendoakan para syuhada yang syahid di medan Uhud itu. Dan seterusnya mereka pun berangkat pulang ke Madinah. Jadi di sini kita lihat peranan yang dimainkan oleh Rasulullah SAW sangat menarik pada sahabat sekalian. Ketika mana kita bicarakan tentang sirah ni, antara perkara yang perlu kita lihat secara teliti adalah bagaimana peranan kepimpinan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan yang akhirnya kita lihat kesan dia kepada umat Islam itu sangat besar. Umat Islam pada ketika itu, kita lihat memang Rasulullah SAW dia adalah role model yang sangat sempurna, dan dia lengkap daripada segala aspek. Dan di sini kita lihat ketika mana peranan yang dimainkan, ini adalah satu peristiwa yang sangat traumatis ataupun sangat menyedihkan yang telah dialami oleh umat Islam, di mana dalam peperangan Uhud ni selama 70 orang para syuhada telah syahid bertemu dengan Allah SWT di medan Uhud ini. Jadi ketika mana balik itu, keadaan sangat menyedihkan dan sangat mengeri, dan sangat agak kacau bilau sebab keadaan kekalahan. Jadi Rasulullah SAW memainkan peranan, dan antara peranan yang dimainkan oleh Rasulullah SAW sendiri yang pergi untuk menyampaikan berita tentang syahidnya beberapa orang sahabat di medan Uhud tu kepada ahli keluarga mereka. Jadi yang diungkapkan dalam sirah, antara kisahnya adalah kisah Rasulullah SAW bertemu dengan Hamnah binti Jahsh. Dan Hamnah binti Jahsh ni siapa? Dia ni adalah isteri kepada Mus'ab bin Umair. Jadi kita lihat di sini ketika mana Rasulullah SAW berjumpa dengan Hamnah binti Jahsh ni, dan yang pertama tu ketika mana bertemu dengan Hamnah ni, Rasulullah SAW bersabda ihtasibi. Dan ihtasibi ni adalah ungkapan dalam bahasa Arab, maknanya kata bersedia kan untuk menerima satu berita yang buruk. Jadi Hamnah bertanya apa dia? Jadi Rasulullah SAW berkata pakciknya telah syahid di medan Uhud. Pakcik dia kalau menurut buku Sirah Nabawiyah Mubarakfuri ni, dikatakan Hamzah, pakcik kepada Hamnah binti Jahsh ni. Jadi ketika mana Hamnah mendapat berita tu, dia dengan dia mendoakan, dia kata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia mendoakan untuk kebaikan Hamzah. Rasulullah yang kedua pula, Rasulullah kata ihtasibi, maknanya kata bersedia untuk menerima berita yang kedua. Jadi Hamnah bertanya apa dia? Barulah Rasulullah sampaikan yang Mus'ab bin Umair telah syahid. Jadi ketika mana Hamnah ni dia dengar saja berita yang Mus'ab bin Umair iaitu suami dia telah syahid, dia mula menangis dengan kuat. Dan dia diceritakan dalam sirah, pada ketika ni dia menjadi culture Arab, ketika mana kalau ada orang yang mati ataupun mereka ditimpa bala, kebiasaannya perempuan Arab ni mereka akan menangis meraung-raung dan mengatakan apa yang akan jadi, siapa yang akan tolong aku, macam mana aku nak makan dan sebagainya lah. Dan keadaan yang sangat riuh lah. Jadi pada ketika ni Islam masih lagi belum mengharamkan
tangisan yang seperti ini. Jadi Hamnah binti Jahsh pun terus menangis keadaan yang teruk. Apabila Hamnah binti Jahsh menangis, ya Rasulullah SAW terus bersabda, yang mana maksudnya sesungguhnya suami wanita itu mempunyai tempat tersendiri di hatinya. Jadi kita lihat bagaimana ketika mana Rasulullah SAW dia ambil dulu pendekatan. Yang pertama dia bagi berita yang ringan dulu. Disampaikan kepada Hamnah. Dia beritahu yang mana bapa saudara dia meninggal. Hamnah masih lagi boleh menerima berita itu dengan tenang. Mungkin dia sedih, dia mungkin menangis sikit dan menangis yang tak berapa teruk. Tetapi ketika mana dapat berita yang suaminya telah syahid, dan kita lihat bagaimana dia menangis dalam keadaan yang meraung. Jadi di situ Rasulullah kata memang di situ kita lihat betapa kedudukan suami di sisi seorang wanita tu. Padahal nak ikutkan Hamnah binti Jahsh ni, dia membesar dengan saudara dia. Maknanya kata masa yang dia spend bersama saudara dia lebih compare dengan suami. Tapi di sisi seorang wanita tu, suami mempunyai tempat yang tersendiri. Dan ada satu kisah yang menarik juga, kita lihat betapa ini antara kisah-kisah yang harus menjadi tauladan. Antaranya adalah kisah wanita dari Bani Dinar ni. Diceritakan dalam sirah ketika mana disampaikan berita kepada seorang wanita dari Bani Dinar ni berkenaan kematian suaminya, saudaranya dan juga bapanya. Bayangkan berapa banyak kematian yang diterima tetapi ketika mana dia dapat berita tu, dia kata dia tak tanya pasal apa saudara dia tanya apa, lalu apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW. Nampak tak? Jadi kita lihat betapa hebatnya sahabiah pada zaman Rasulullah SAW, dan betapa cintanya sahabiah ni kepada Rasulullah SAW, meletakkan cinta suami, cinta saudara, cinta bapanya di bawah daripada cinta Rasulullah SAW. Dan ini dapat dizahirkan, dan sahabat menjadi saksi dan betapa cinta yang ada pada seorang wanita terhadap Rasulullah SAW ni lebih tinggi daripada segala-galanya. Jadi ketika mana dia tanya balik apa yang berlaku pada Rasulullah, dan sahabat jawab, jangan risau, Rasulullah SAW berada dalam keadaan yang baik. Dia kata aku nak tengok sampai aku dapat lihat fizikal Rasulullah SAW berada dalam keadaan baik, baru aku akan puas hati. Jadi ketika mana dia nampak saja Rasulullah SAW, terus dia berkata, setiap musibah itu asal tidak menimpa engkau adalah kecil. Jadi itu kita lihat betapa hebatnya sahabiah tu, kisah sahabiah tu daripada yang terdiri pada Bani Dinar. Jadi insya-Allah mungkin kisah tu boleh menjadi kuduah kepada kita, dan bagaimana kita harus berusaha untuk meletakkan cinta kepada Rasulullah SAW ni dan lebih daripada segala-galanya. Dan perkara itu harus dizahirkan melalui amal, bukan hanya sekadar kata-kata aku lebih cinta Rasulullah lebih dari segalanya, tapi daripada segi amal tak nampak pun dan apa yang kita lakukan yang menjadi bukti dan kita cinta kepada Rasulullah SAW. Okey, itu kisah apabila kembali ke Madinah. Okey, yang seterusnya para sahabat sekalian, kita lihat korban yang terdapat kepada kedua-dua belah pihak. Jadi menurut sumber sirah Ibnu Ishaq, dan diceritakan tentera muslimin lebih kurang 70 orang. 70 orang yang syahid, dan di sebelah tentera musyrikin pula 20 orang. Tapi kalau dalam sirah Nabawiyah Mubarakfuri ini diberitahu juga salah satu sumber yang lain daripada kajian yang lebih mendalam, dia kata mungkin tentera musyrikin yang terkorban ni boleh capai number 37 orang. Tapi basically inilah number yang boleh kita lihat, 70 orang. Berkenaan dengan number para syuhada di medan perang Uhud ni, Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakannya dalam satu ayat dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-165, yang mana Allah SWT berfirman, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah pada peperangan Uhud, padahal kamu telah menimpakan kekalahan 2 kali ganda kepada musuh-musuhmu ketika mana peperangan Badar. Jadi ini antara dikatakan bukti jugalah di mana kalau ketika mana perang Badar, tentera muslimin telah menang, dan jumlah korban musyrikin Mekah pada ketika itu adalah 70 orang, dan jumlah tawanan adalah 70 orang, maka 140.
Jadi ini lebih menguatkan lagi lah teori yang mengatakan tentera muslimin yang syahid tu adalah lebih kurang 70 orang sebab dia double daripada apa yang tentera muslimin dapat ketika mana peperangan Badar. Okey, yang seterusnya ada juga kisah uh, kisah Abu Uzzah. Kisah Abu Uzzah ni, dia ni juga satu kisah yang menarik dan untuk kita dengarkan, iaitu kisah hanya seorang tawanan perang yang telah dapat ditangkap ketika mana perang Uhud. Jadi dalam banyak-banyak tu, dalam kekalutan, kalau kita baca sejarah Uhud ni, dalam kekalutan perang Uhud tu, tiba-tiba boleh dapat pula, ditakdirkan Allah SWT dapat seorang tawanan perang, iaitu Abu Uzzah ataupun Abu Azzah. Jadi Abu Uzzah ni, jadi apabila berlakunya kisah seperti, makna kata mesti ada peristiwa yang tersingkap di sebalik kisah Abu Uzzah ni. Jadi siapa Abu Uzzah ni? Ya, Abu Uzzah ni adalah seorang penyair yang terkenal di Mekah. Jadi Abu Uzzah ni nak dijadikan kisah, dia terlibat dalam peperangan Badar di site musyrikin Mekah. Dan ketika mana peperangan Badar, dia telah menjadi salah seorang tawanan perang. Dan ketika mana dia dibawa balik ke Madinah, dan Rasulullah SAW telah menetapkan berapa dia punya bayaran tebusan untuk melepaskan diri dia. Jadi pada ketika itu Abu Uzzah dia merayu kan, dia kata, ya Muhammad, dia bukan Islam kan, ya Muhammad SAW, dia kata aku tak mampu nak bayar, aku ada seorang anak wanita, aku harus sara dia dan sebagainya. Jadi nak diceritakan betapa kita lihat lembutnya hati Rasulullah SAW ni, Rasulullah SAW melepaskan dia. Dia kata okey tak apa. Tapi Rasulullah berikan syarat kepada dia, jangan sekali-kali engkau bersama untuk memerangi tentera muslimin lagi. Rasulullah bagi syarat kepada Abu Uzzah ni. Okey, dia kata okey. Jadi kita lihat okey, makna kata ni dah akad lah, makna kata perjanjian, dan Abu Uzzah ni pulang. Pulang ke Mekah. Jadi ketika mana berlaku perang Badar, datang Abu Sufyan untuk bertemu dengan Abu Uzzah. Abu Uzzah datang, dia kata, dia minta, Abu Sufyan datang berjumpa dengan Abu Uzzah, dia kata tolong buatkan syair untuk menaikkan semangat perang untuk pergi memerangi tentera muslimin di Madinah. Jadi kita faham bagaimana syair ketika mana di zaman Mekah itu adalah ibarat media lah. Macam TV dan sebagainya. Pada ketika itu mereka tak ada media, mereka tak ada TV. Jadi antara medium yang mereka gunakan adalah syair. Sebab tu para penyair ketika zaman Mekah ni, mereka adalah golongan-golongan yang kaya lah, macam artis. Jadi Abu Uzzah ni, dia kata tidak, aku dah berjanji dengan Muhammad, aku tidak akan terlibat dalam memerangi mereka lagi. Jadi pada ketika itu Abu Sufyan dia cuba mempengaruhi Abu Uzzah. Dia kata, cuba kau fikir, kita berjaya mengumpulkan dalam 3,000 orang. Adakah kau fikir kita akan kalah? Dan dia juga memberi jaminan kepada Abu Uzzah. Dia kata, kalau kau mati nanti, aku akan sara anak kau, anak perempuan kau seperti mana aku sara anak perempuan aku. Jadi Abu Uzzah ni pun dia jadi goyah sebab kedudukan Abu Sufyan sebagai seorang yang terkenal, seorang yang kaya, dengan jaminan yang seperti itu, walaupun apa-apa berlaku dekat dia, tapi nanti anak dia akan dapat hidup senang. Jadi Abu Uzzah pun dia buat keputusan untuk betray perjanjian dia dengan Rasulullah SAW, dan dia pun menuliskan syair dan dia akhirnya melibatkan diri dalam perang Uhud. Jadi ditakdirkan Allah SWT, dia ni menjadi tawanan perang. Dia tidak dibunuh ketika mana perang, tapi dia menjadi tawanan perang. Jadi ketika mana Rasulullah SAW nampak dia, dan Abu Uzzah ni dia merayu sekali lagi. Dia kata, tolonglah aku, minta maaf, lepaskanlah aku. Aku ada anak perempuan. Jadi pada ketika Rasulullah berkata, seorang Muslim itu tidak akan jatuh dalam lubang selama 2 kali, dan Abu Uzzah dijatuhkan hukuman bunuh. Di sini kita lihat ketegasan yang ada pada Rasulullah SAW. Ketegasan dan kelembutan. Jadi ini antara ciri yang perlu kita lihat. Jadi dalam menghadapi musuh Islam, dan orang yang memusuhi Islam, dia ada beberapa sikap yang boleh kita ambil. Kita boleh berlembut dengan syarat mereka memberikan kerjasama kepada kita. Tetapi ketika mana mereka membelot, Rasulullah SAW mengambil tindakan yang keras, iaitu membunuh Abu Uzzah. Jadi di sini kita lihat, makna kata umat Islam tu bukan sentiasa berhati baik. Makna kata ada masa dia memang kita sentiasa berhati baik, tapi makna kata tidak sentiasa berhati lembut memaafkan orang. Dan ada masa yang kita perlu memberi pengajaran kepada musuh-musuh Islam ni. Jadi antara kisah yang boleh kita ambil adalah kisah Abu Uzzah ni. Okey, yang seterusnya.
Tak keluar slide ni. Okey, dia tak keluar pula slide dia ni. Okey, selepas kisah Abu Uzzah tu ada satu slide lain tentang berkenaan dengan siapa yang menang dalam peperangan Uhud ni. Di sini ini antara soalan yang famous lah dan orang nak tahu kan. So perang Uhud ni kalah ke menang? Okey, untuk kita berbicara tentang perang Uhud ni menang atau kalah, kita perlu lihat daripada beberapa aspek. Dan untuk kita nilai, kita sama-sama nilai sama ada perang Uhud ni menang atau kalah. Okey, kalau kita ambil daripada segi jumlah korban. Jumlah korban yang berlaku ketika mana perang Uhud. Kalau kita tengok di side muslimin, yang terkorban seramai 70 orang. Dan di side musyrikin Mekah yang terkorban adalah lebih kurang dalam 20 orang. Ataupun 34 orang. Jadi daripada jumlah korban tu, kalau kita tengok daripada segi number korban, kita boleh katakan mereka menang. Makna kata musyrikin Mekah menang. Daripada segi jumlah korban. Okey, tapi dalam untuk menilai perang, kita bukan just tengok jumlah korban. Kita juga harus melihat beberapa angle yang lain untuk kita menilai sama ada perang itu menang atau kalah. Jadi kita lihat pula daripada segi matlamat peperangan Uhud tu. Kalau kita baca sirah, kenapa berlakunya perang Uhud? Ini adalah kerana musyrikin Mekah, mereka marah sebab jalur perdagangan mereka ke arah Syam telah ditutup. Ya, sebab mereka mendapat ancaman daripada umat Islam di Madinah, maka mereka tak boleh nak pergi ke atas dah. Dan juga dalam satu kisah yang mereka cuba pergi ikut jalur timur, tetapi berjaya juga dihalang oleh tentera muslimin. Jadi diakibatkan oleh tekanan ni, mereka harus membuka kembali jalur dagang ke arah Syam. Sebab tu berlakunya peperangan Uhud ni. Jadi matlamat pertama mereka adalah untuk membuka kembali jalur dagang ke arah Syam. Dan matlamat yang kedua adalah untuk menghentikan pengaruh Islam daripada terus berkembang. Sebab mereka kalah ketika mana perang Badar dan mereka harus mengembalikan air muka mereka di kalangan penduduk Arab di tanah Arab tu. Jadi mereka harus berusaha untuk menghentikan penyebaran Islam. Jadi mereka ada dua matlamat. Yang pertama, membuka kembali jalur dagang. Yang kedua adalah menghentikan dakwah Islam daripada tersebar. Jadi kita lihat adakah mereka mencapai matlamat tu? Tidak. Walaupun sedikit. Dan mereka gagal, mereka tidak berjaya mengalahkan umat Islam sehingga mereka tidak lagi terganggu untuk bergerak ke arah Syam, ke arah utara. Dan mereka masih lagi harus berhadapan dengan umat Islam. Dan juga mereka tidak dapat menghentikan dakwah Islam. Jadi daripada segi matlamat mereka tak capai apa. Kalau kita tengok daripada segi peperangan Badar, matlamat tercapai. Kebanyakan daripada pimpinan musyrikin Mekah, semuanya terbunuh ketika mana peperangan Badar. Jadi itu memang clear victory kepada umat Islam dalam peperangan Badar. Jadi itu daripada aspek yang kedua. Jadi kalau kita tengok dari segi matlamat, mereka tidak menang apa-apa musyrikin Mekah. Walhal umat Islam yang berjaya mempertahankannya. Jadi kemenangan berada pada side tentera muslimin. And then yang ketiga kita boleh lihat daripada segi dalam perang ni kita lihat biasanya orang yang menang dialah orang yang akan duduk di medan perang tu. Contoh dalam peperangan Badar, ketika mana mereka menang, mereka berjaya mengalahkan musyrikin Mekah, mereka stay 3 hari di medan Badar tu untuk menunjukkan, untuk memberitahu kepada tanah Arab pada ketika itu mereka telah menang perang. Jadi daripada segi kedudukan mereka selepas perang itu juga menggambarkan siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi kalau kita tengok Uhud, selesai saja perang Uhud, mereka terus cepat-cepat tentera musyrikin Mekah terus cepat-cepat balik menuju ke Mekah. Nanti kita akan tengok juga ada beberapa kisah yang berlaku selepas tu. Dan juga kita lihat daripada segi tawanan perang. Daripada segi tawanan perang kita lihat mereka tidak ada tawanan perang. Musyrikin Mekah, tentera musyrikin Mekah tidak mendapat walaupun seorang tawanan perang. Tetapi di side tentera muslimin kita ada satu tawanan perang. Jadi daripada segi number walaupun satu kita ada daripada tak ada. Jadi siapa yang ada tawanan perang itu dia ialah boleh dikatakan sebagai pihak yang memenangi perang Uhud. Jadi kalau orang tanya perang Uhud tu menang kalah, kita tanya dia nak tengok daripada aspek apa. Jadi keseluruhan majoritinya kita boleh lihat, boleh katakan yang memang dalam peperangan Uhud ni bukan kekalahan.
peperangan Uhud ni merupakan kemenangan juga untuk umat Islam. Okey. Yang seterusnya, yang seterusnya adalah pengajaran yang boleh kita ambil daripada peperangan Uhud. Ini antara perkara yang pentinglah dalam kita pelajari sirah. Kita bukan saja kita nak tahu dia punya perjalanan cerita tu. Tapi antara perkara yang lebih penting lagi adalah untuk kita mengetahui pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa-peristiwa sirah yang berlaku. Daripada situlah yang peristiwa pengajaran yang berlaku itulah kita ambil untuk kita adapt dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita seorang Muslim yang hebat. Okey, jadi untuk pengajaran Uhud ni kita boleh compare kan bagaimana perbezaan Uhud dengan Badar. Yang pertama kita boleh lihat daripada comparison ni kita akan terbit dengan pengajaran yang boleh kita ambil. Jadi kita tengok daripada segi peperangan Badar yang kita lihat, yang pertama tujuan mereka pergi pada ketika itu bukan untuk berperang. Mereka pergi adalah untuk merampas kembali harta-harta mereka yang telah diambil oleh musyrikin Mekah, yang telah dibawa oleh rombongan dagang Abu Sufyan pada ketika itu. Tetapi Uhud pula tentera muslimin Madinah, daripada Madinah, mereka berangkat memang betul-betul untuk memerangi musyrikin Mekah. Jadi ini pertama, makna kata tujuan mereka berbeza. Tetapi ketika mana dalam perang Badar, tujuan mereka itu diuji oleh Allah SWT. Allah SWT uji tujuan mereka, instead of mereka dapat merampas kafilah dagang Abu Sufyan tu, Allah SWT uji mereka dengan peperangan Badar. Dan kita lihat ketika mana mereka diuji dan mereka taat. Mereka taat pada Allah SWT dan mereka taat pada Rasulullah SAW. Kita boleh tengok sirah tu bagaimana ketika mana Rasulullah SAW dia minta pendapat dan bangun 3 orang Muhajirin. Dan Rasulullah SAW tak berhati. Dan akhirnya Sa'ad bin Mu'az pada ketika itu, dia sedar yang Rasulullah SAW nak dengarkan jawapan daripada sahabat Ansar. Jadi dia pun bangun dan memberi sokongan. Jadi mereka taat. Dan di situ juga kita lihat mereka bersatu. Walaupun pada ketika itu tidak wajib untuk sahabat Ansar untuk bersama dengan tentera Badar, dan mereka bersatu pada ketika mana perang Badar. Dan akhirnya kita lihat kan konsekuensi daripada peperangan Badar tu, Allah SWT berikan kemenangan besar kepada mereka. Dan di perang Uhud pula mereka pergi untuk memerangi musyrikin Mekah. Tetapi ketika mana Allah SWT uji mereka, yang tadi terbalik kan, first kali niat mereka nak dapatkan harta, tapi Allah SWT uji dengan perang. Yang ni pula dia pergi untuk perang, lepas tu Allah SWT uji mereka dengan harta. Ketika mana lepas first phase daripada perang Uhud tu, kan tentera musyrikin Mekah mereka semua dah lari lintang bukang, dan di hadapan mereka terdampar kan rampasan-rampasan perang, kemah, baju besi dan sebagainya, dan akhirnya menyebabkan mereka tertarik dengan tarikan-tarikan dunia. Dan akhirnya apa yang berlaku? Mereka tidak taat kepada perintah Rasulullah SAW. Para tentera pemanah yang duduk di atas Jabal Ar-Rumi itu, Jabal Ar-Rumah tu, mereka turun. Yang pertama sekali mereka tidak taat, dan yang kedua kesatuan mereka mula terganggu. Mereka bergaduh, berselisih pendapat di atas tu. Dan akhirnya ada kebanyakan tentera pemanah yang Rasulullah SAW assign dan telah beritahu mereka jangan turun selagi mana tidak mendapat arahan daripada aku. Tapi akhirnya mereka tidak taat dan mereka berpecah di situ, mereka turun. Dan Allah SWT uji mereka dengan kekalahan yang mana ramai di antara syuhada, para sahabat telah syahid di medan Uhud. Di sini kita lihat bagaimana antara perkara yang boleh kita highlight di sini adalah keinginan ataupun tujuan mengejar dunia itu. Dunia kenikmat dunia yang Allah SWT berikan kepada kita itu merupakan satu ujian buat kita. Kalau kita lupa yang itu ujian, maka kita akan larut. Sebab tu kita lihat sekarang ni umat Islam bukan kecil dalam bilangannya, kita ada jumlah yang besar, tetapi yang masalah umat Islam pada ketika ini adalah kita tidak ada kualiti. Sebab apa? Ramai daripada umat Islam terpalit dengan cinta dunia dan akhirnya mematikan semangat perjuangan. Jadi di sini kita dapat lihat betapa daripada awal lagi Allah SWT telah memberikan pengajaran kepada para sahabat untuk kita umat Islam yang hidup pada masa kini mengambil ibrah daripada sejarah sirah yang telah berlaku di zaman Rasulullah SAW. Dan juga kita lihat bagaimana pada peperangan Badar ni Allah SWT membersihkan golongan orang musyrik daripada orang Muslim.
Ketika mana perang Badar, kita lihat antara hampir semua pimpinan-pimpinan besar musyrikin Mekah pada ketika itu tu telah dibunuh di dalam peperangan Badar. Dan di sini juga kalau kita lihat ciri-ciri yang dibunuh, mereka yang terbunuh itu adalah mereka yang memang betul-betul membenci. Mereka tahu yang Islam itu benar, tetapi mereka betul-betul benci terhadap Islam tu. Dan Allah SWT menghinakan mereka, mereka terbunuh ketika mana perang Badar. Dan sebaliknya berlaku kepada sesiapa yang mana mereka memang sincere dalam perjuangan mereka. Contohnya seperti Abu Sufyan. Abu Sufyan ni bagaimana Allah SWT akhirnya takdirkannya untuk memberi hidayah. Ketika mana sebelum berlakunya Fathul Mekah, dia memeluk Islam. Orang-orang yang masih ada lagi kebaikan dalam dirinya memang akan dipelihara oleh Allah SWT. Dan orang yang mana memang dalam dirinya mereka sudah tidak ada kebaikan, dan golongan yang seperti inilah yang telah dibersihkan oleh Allah SWT. Itu pembersihan bersyukur ketika mana Badar. Dan ketika Uhud pula, kita lihat bagaimana Allah SWT membersihkan tentera muslimin daripada golongan munafik. Sebab kalau kita lihat pada ketika mana di Madinah pada ketika itu, geng Abdullah bin Ubay bin Salul ni mereka kata mereka bersama dengan Islam. Tetapi di belakang umat Islam mereka tidak bersetuju dengan Islam. Mereka memusuhi Islam, musuh dalam simut, munafik. Tapi pada ketika itu para sahabat tak nampak lagi perkara ni. Mungkin dalam diri para sahabat tu mungkin mereka ada rasa, diorang ni baik kot. Mungkin belum sampai masa lagi. Mungkin diorang ni ada sentimen-sentimen dan sebagainya. Kan kita tahu memang Abdullah bin Ubay ni memang dia nak akan kuasa dan sebagainya. Mungkin dia terasa sikit. Mungkin kalau dapat sikit masa lagi mungkin dia akan jadi baik dan sebagainya kan. Jadi husnuzan yang seperti inilah yang akhirnya Allah SWT memberikan satu bukti yang jelas. Mereka ni lah golongan munafik. Ketika mana nak berangkat ke perang Uhud ni, mereka berundur beramai-ramai. Diceritakan dalam surah hampir 300 orang. Jumlah dia yang berundur daripada menyertai peperangan Uhud. Dan akhirnya tinggallah 700 tentera muslimin yang betul-betul beriman kepada Allah SWT. Berkenaan dengan pembersihan munafikun ni, Allah SWT telah quote kisah ini dalam surah Ali Imran ayat yang ke-179, yang mana maksudnya Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini sehingga dia menyisihkan yang buruk hatta yamizal khabis khabis minat tayyib, sehingga Allah SWT membersihkan yang khabis ni, golongan yang teruk, yang buruk ni. Siapa Allah SWT refer dalam ayat ni adalah golongan munafik. Minat tayyib ni golongan yang baik ni. Siapa daripada golongan yang baik ni adalah golongan yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendakinya di antara rasul-rasulnya. Kerana itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu pahala yang besar. Jadi di situ kita lihat betapa penting untuk kita sentiasa membersihkan diri kita. Jangan sampai kita ada sifat-sifat orang munafik. Mungkin kita punya munafik pada zaman sekarang ini tak sampai pada munafik seperti mana pada zaman Rasulullah SAW yang ada pada Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Tapi mungkin kita ada minor ciri munafik tu. Contoh macam kita ada rasa benci kepada para ulama', kita ada rasa benci kepada orang-orang yang memperjuangkan Islam dan sebagainya. Kita harus sentiasa perhatikan perkara itu dan sentiasa make sure yang kita bersih daripada ciri-ciri munafik yang mungkin kita tak perasan ada ataupun wujud dalam diri kita. Okey. Okey, dan seterusnya pengajaran Uhud juga. Okey, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah perang Uhud ni juga adalah betapa kita lihat dalam perang Uhud ni telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu contoh manusiawi yang ada pada Rasulullah SAW. Jadi ini kita, apabila kita baca kisah peristiwa Uhud ni, kita lihat ketika mana fasa kedua perang Uhud tu, yang mana Rasulullah SAW diserang dengan teruk sehingga Rasulullah SAW tercedera. Jadi di sini dapat kita fahamkan yang mana Rasulullah SAW ni dia memang adalah manusia biasa seperti kita. Dia adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Taala. Dari segi darjat memang Rasulullah SAW itu tinggi.
Tapi daripada segi ciri karakteristik, Rasulullah SAW tu adalah manusia biasa seperti kita. Rasulullah SAW dia cedera dan dia tidak diberi kemenangan dengan begitu sahaja. Kita lihat walaupun dalam kisah yang fasa kedua ketika Rasulullah SAW cedera tu, diceritakan oleh sahabat memang ada dua orang malaikat. Dia tak kata malaikat, dia kata dua orang tentera muslimin yang duduk di hadapan Rasulullah SAW berpakaian kemas, yang mana sahabat tak pernah tengok sahabat yang duduk dua orang tu. Dan di Rasulullah SAW beritahu itu adalah para malaikat. Dan kita nampak bagaimana malaikat turun untuk melindungi Rasulullah SAW. Tetapi dalam turunnya malaikat tu untuk melindungi Rasulullah SAW, masih lagi Rasulullah SAW mendapat kecederaan. Tidaklah perkara ini berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah SWT berkehendak seperti itu? Adalah untuk kita umat manusia mengambil pelajaran yang untuk kita meletakkan perjuangan ataupun meletakkan kemenangan Islam di atas muka bumi ini adalah satu perkara yang sunatullah. Makna kata kita tidak boleh mencapai kemenangan begitu saja. Adalah kita ni sebab kita ni umat Islam, kita ni baca Quran dan sebagainya, akhirnya Allah SWT akan memberikan kemenangan kepada kita. Tak. Dan dia tidak semudah itu. Sebab tu kita harus faham, kalau kita nak faham berkenaan dengan perjuangan, memang kita perlu baca sirah Rasulullah SAW. Memang kemenangan itu tidak akan datang tanpa pengorbanan. Kita baca daripada awal lagi. Bagaimana Rasulullah SAW sendiri mengalami diboikot, peristiwa pemboikotan, dan dia dipukul, dihina, dicaci dan sebagainya. Dia melalui semua step-step tu sebelum Allah SWT memberikan kemenangan yang besar kepada umat Islam. Antaranya adalah Fathul Makkah. Dan juga pembukaan kota Madinah tu juga kan. Itu antara kemenangan-kemenangan yang diberikan kepada umat Islam setelah Rasulullah SAW dan juga para sahabat diuji dengan ujian-ujian yang berat. Jadi di situ kita dapat lihat yang Rasulullah SAW ni adalah role model yang terbaik kepada kita. Kalau ada orang kata, alah macam mana kita nak ikut Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tu bukan manusia. Dia tu adalah istimewa. Istimewa. Jadi apabila kita baca sirah, kita faham. Rasulullah SAW tu kedudukan dia bukan seperti malaikat. Maksudnya ciri dia tu, dia fizikal dia dan sebagainya, dia bukan malaikat. Dia adalah manusia biasa. Jadi dapat kita ambil pengajaran di situ yang mana Rasulullah SAW sendiri mengalami kecederaan yang teruk dan dia sendiri mengalami satu peristiwa yang susah, yang penuh dengan ujian untuk memberikan kemenangan. Itu antara pengajaran Uhud. Jadi insyaAllah yang beberapa tak keluar slide ni. Oh. Yes. Tak keluar. Dia ada slide yang terakhir tu. Slide terakhir tu, jadi antara perkara yang berlaku juga pengajaran Uhud lah. Jadi selepas daripada Uhud tu, ada beberapa peristiwa lagi yang insyaAllah mungkin kita akan cover dalam kuliah sirah yang seterusnya. Sebelum kita masuk ke Perang Ahzab. Jadi antara preview sikit, antara perkara-perkara yang berlaku di antara Uhud dan Badar, antaranya adalah Syariah Abu Salamah. Di sini kita lihat apabila tanah Arab mendengar yang tentera muslimin telah dikalahkan, sebab antara berita yang sampai adalah umat Islam kalah dan mereka mula mengambil langkah untuk menyerang umat Islam. Jadi kita akan kongsikan nanti pada siri yang seterusnya kisah-kisah yang berlaku antara Uhud dan Perang Khandaq ataupun Perang Ahzab. Jadi di sini dalam peristiwa itu juga kita akan dapat tengok betapa karakter leadership yang ada pada Rasulullah SAW, bagaimana dia berhadapan ataupun dia menangani masalah dengan musuh Islam. Nanti kita tengok betapa pragmatiknya kaedah ataupun cara yang telah diambil oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelum saya tangguhkan, kalau ada siapa ada soalan boleh tulis dekat ruangan chat tu. Ada satu peristiwa yang saya tertinggal, iaitu peristiwa Perang Hamro Al-Asad. Ini juga antara menjadi perkara yang menjadi bukti kepada kita yang umat Islam tidak kalah dalam peperangan Uhud ni. Ketika mana mereka berangkat pulang ke Madinah selepas daripada peperangan Uhud ini, Rasulullah SAW tidak terus berehat dan dia memberitahu kepada sahabat untuk bersiap. Dan untuk bersiap untuk pergi ke Hamro Al-Asad. Hamro Al-Asad ni adalah satu kawasan yang mana dia berada dia ke arah
daripada Madinah tu dia ke arah Mekah. Jadi kalau orang perjalanan daripada Mekah tu dia akan melalui Hamrul Al-Asad. Jadi Rasulullah suruh sahabat untuk bersiap untuk pergi ke Hamrul Al-Asad. Dan di sini Rasulullah bersabda, hanya orang-orang yang terlibat dalam peperangan Uhud sahaja yang boleh pergi ke Hamrul Al-Asad. Diceritakan juga dalam buku sirah ni, siapa nama dia, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia minta untuk ikut bersama menyertai perang Hamrul Al-Asad ni, tapi Rasulullah tak benarkan. Hanya orang-orang yang terlibat dalam peperangan Uhud saja dibenarkan untuk menyertai Hamrul Al-Asad ni. Jadi Hamrul Al-Asad ni apa? Rasulullah arahkan sahabat untuk pergi ke sana dan duduk sana 3 hari untuk pastikan tentera musyrikin Mekah tidak kembali untuk menyerang Madinah. Jadi di situ kita lihat nak kata siapa yang menang, siapa yang kalah di sini. Jadi ada satu kisah yang menarik berlaku pada ketika ni, iaitu kisah Ma'bad bin Ma'bad ni. Ma'bad ni dijadikan kisah, dia ni adalah seorang orang kafir ataupun dia bukan seorang yang orang Islam, dan dia ni orang yang rapat dengan Islam, dan dia rapat dengan Rasulullah SAW. Ketika mana umat Islam kembali daripada perang Uhud ni, dia berjumpa dengan Rasulullah SAW dan dia menyatakan kesedihan berkenaan kekalahan tentera muslimin. Dan dia mengatakan, aku lebih gembira kalau kemenangan itu berada pada tentera muslimin. Jadi Ma'bad ni lepas dia jumpa Rasulullah, dia pun pergi untuk pergi ke Mekah untuk menjalankan urusan perniagaan. Dan Ma'bad ni juga adalah sahabat baik kepada orang-orang musyrikin Mekah, sebab dia seorang businessman, so dia kenal lah dengan Abu Sufyan dan sebagainya. Jadi Ma'bad ni pun berangkat. Dan ditakdirkan Allah SWT, Ma'bad ni berselisih dengan tentera musyrikin Mekah yang mana berhenti. Sebab apa? Sebab terjadinya perbalahan di antara mereka. Ada di antara mereka, antaranya adalah Ikrimah bin Abu Jahal, anak kepada Abu Jahal. Dan akhirnya Ikrimah ni ditakdirkan oleh Allah SWT, dia masuk Islam. Jadi Ikrimah ni dia tak puas hati. Dia kata, jom kita pergi balik untuk kita serang Madinah sebab kita tak menang apa-apa. Kita balik ni, kita akan balik dalam keadaan yang memalukan. Tidak ada perkara yang boleh dibanggakan oleh para wanita Mekah nanti kalau kita balik. Jadi dia kata kita harus pergi kembali ke Madinah supaya kita kalahkan mereka, supaya kita dapat capai 2 tujuan tadi. Buka balik jalur dagang ke Syam dan juga kita dapat menghentikan Islam daripada terus berkembang. Jadi dia dapat, Ikrimah ni dapat mempengaruhi tentera musyrikin Mekah pada ketika itu, tapi bangun Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni antara senior juga lah, senior di kalangan musyrikin Mekah pada ketika itu. Safwan bin Umayyah dia buat dia kata, jangan, dia kata aku rasa bukan satu keputusan yang bijak kalau kita pergi untuk serang Madinah, sebab aku rasa mereka mesti marah. Sebab apa? Sebab dalam kisah kita lihat beberapa kisah yang mana mayat para syuhada telah dicincang. Jadi Safwan ni dia kata mereka mungkin akan marah dan mereka akan bersiap kalau kita pergi serang mereka dalam keadaan mereka yang sangat marah, ni mungkin akan boleh menyebabkan kita kalah. Dan baiklah kita pulang dengan kemenangan yang telah kita capai, sebab dia orang anggap dia orang dah menang. Sebab dia berjaya membunuh 70 orang tentera muslimin. Jadi pada ketika itu majoriti bersetuju dengan Ikrimah. Tapi ditakdirkan oleh Allah SWT, Ma'bad ni sampai bertemu dengan mereka. Lepas tu bangunlah Abu Sufyan. Abu Sufyan ni kata, okey, tak apa kan, mari kita tanya Ma'bad dan apa keadaan yang sedang berlaku di Madinah. Jadi sebab dia orang kenal, memang Ma'bad ni businessman, so dia kenal dengan Abu Sufyan dan dia sahabat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan pun percaya pada Ma'bad ni. Dan dia pun tanya Ma'bad Ma'bad, bagaimana keadaan di Madinah pada ketika ni? Jadi Ma'bad ni sebab dia dah duduk, dia ni memang lebih selesa ataupun lebih kepada cenderung kepada orang Islam. Jadi Ma'bad ni pun menggunakan peluang ni untuk memastikan yang tentera musyrikin Mekah balik dan tidak datang ke Madinah untuk menyerang Madinah. Jadi Ma'bad menggunakan peluang ni, dia kata, dia pun buatlah cerita kan, dia kata Madinah sekarang ni dalam keadaan yang sangat marah sebab apa? Sebab keadaan mayat-mayat yang telah diperlakukan oleh tentera musyrikin Mekah dan mereka sedang bersiap untuk berangkat. So pada ketika itu Abu Sufyan kata, okey, kalau macam tu apa yang kau cadangkan kepada kami? Jadi Ma'bad pun dia kata, aku cadangkan kau naik kuda kau sekarang ni dan pulang dalam keadaan yang sangat cepat supaya mereka tak sempat kejar kau. Nampak? Jadi Allah SWT menggunakan Ma'bad ni
untuk memastikan yang musyrikin Mekah itu pulang. Dan akhirnya Abu Sufyan mengambil keputusan untuk pulang sebab mereka takut dan mereka akan kalah pada second battle yang mereka nak buat ni. Jadi di Hamrul Al-Asad tu tentera muslimin akhirnya Rasulullah datang menyertai tentera muslimin di Hamrul Al-Asad. Mereka duduk di situ selama 3 hari sehingga mereka dapat pastikan mereka tidak pulang, dan akhirnya lepas tu barulah Rasulullah pulang ke Madinah. Dan diceritakan juga Rasulullah telah menghantar spy untuk lihat yang betul-betul tentera musyrikin Mekah tu pulang. Jadi Rasulullah bagi tahu dekat sahabat yang diutus tu, dia kata, okey, kau tengok diorang ni. Kalau diorang naik unta, maksudnya mereka bersiap-siap untuk pulang. Tapi kalau mereka bersiap-siap untuk menaiki kuda, mereka sedang bersiap-siap untuk datang memerangi kita. Nampak tak? Ini antara kebijaksanaan yang ada pada Rasulullah SAW lah. Dia logik lah pada kata, kalau diorang tu betul-betul nak cepat naik kuda, maka diorang nak datang serang. Tapi kalau diorang relax, naik unta nak balik, so naik unta bergerak perlahan, maka mereka menuju perjalanan pulang. Dan memang sahabat pergi tengok dan mereka sedang bersiap-siap untuk naik unta. Jadi confirm lah berita tu yang mana mereka kembali pulang dan mereka tidak kembali ke Madinah untuk menyerang Madinah. Jadi itu perang Hamrul Al-Asad. Jadi itu antara kisah yang berlaku Uhud lah. Jadi insyaAllah pada kesempatan selepas ni kita akan membicarakan tentang beberapa peristiwa yang berlaku di antara Uhud dan juga Ahzab. Dan antara peristiwa yang menarik adalah bagaimana Rasulullah SAW menghalau Bani Nadir. Bani Nadir ni antara tiga kelompok Yahudi yang besar yang duduk bersama dengan orang Islam di Madinah. Nanti kita akan lihat apa reason dia, kenapa Rasulullah SAW halau mereka ni, dan bagaimana kaedah-kaedah yang digunakan oleh Rasulullah SAW untuk berhadapan dengan golongan-golongan yang seperti ini. Jadi insyaAllah saya rasa mungkin cukup setakat tu. Dah banyak perkara yang kita kongsikan dalam siri kuliah sirah pada kali ini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada Uhud ni. Banyak pengajaran ni kita dapat mengambil pengajaran dan iktibar dapat kita apply dalam kehidupan kita. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan kita mengetahui peristiwa-peristiwa sirah ni dapat meningkatkan lagi kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dapat meningkatkan lagi kesanggupan kita untuk berkorban di atas jalan Allah SWT, insyaAllah. Jadi terima kasih kepada semua yang terlibat pada malam ni. Jadi insyaAllah mudah-mudahan kita berjumpa pada siri kuliah yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.